Quran Datuk Dr. Haji Zahasan Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Muslim-muslimat rahmati dan dikasihi sekalian, rujuk pada ayat ketiga keempat dari surah Yusuf. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas bima awhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. Sadaqallahul azim. Maksudnya, kami menceritakan kepadamu kisah yang terbaik dengan wahyukan kepadamu Al-Quran, dan sungguhnya engkau sebelumnya sungguh termasuk di kalangan orang yang tidak mengetahui. Ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, sungguhnya aku telah melihat 11 bintang serta matahari dan bulan. Telah aku lihat semuanya kepadaku dalam keadaan sujud. Dalam ayat yang lepas kita telah lihat bagaimana Quran disifatkan dengan perkataan Al-Mubin, iaitu menerangkan. Kini disebut oleh Allah SWT, kami menyampaikan kepadamu kisah yang terbaik. Apa maksud ahsan ni dalam konteks ini, tuan-tuan? Ahsan bukanlah maksudnya af'al tafdil. Bal hiya bermakna hasan ka'annahu qil hasan al-qasas min babi idafati as-sifa ila al-mawsuf. Jadi yang dimaksudkan di sini kisah yang terbaik yang dikemukakan oleh Allah SWT, kerana dalam kisah ni kalau kita perhatikan dia mengandungi segala-galanya. Seperti yang telah saya huraikan yang kurang lalu, banyak terkandung dalamnya pelajaran dan hikmah, menceritakan aspek tauhid, fiqh, perjalanan hidup, ta'wil mimpi, politik, pergaulan, konsep hidup, manfaat-manfaat yang baik, berguna untuk dunia juga akhirat, juga penyebutan kisah Nabi dan para salihin, malaikat, syaitan, jin, manusia, binatang ternak, burung, kisah raja-raja dan penguasa, pedagang, kisah para ulama, cendekiawan dan orang jahil, cerita orang perempuan dengan tipu daya dan juga bujuk rayunya, cerita tentang lelaki. Jadi demikian juga dalam apa yang dikemukakan di sini, husnul aqibah fil iffah, juga membawa kita kepada satu perspektif berfikir bahawa kesudahan yang baik itu untuk orang yang suci, orang yang mulia, orang yang berakal, yang berbudi. Wal khalas minal marhub ilal marhub. Dan kita akan lihat penceritaan ini kerana seseorang itu akan berada dalam kehendak Allah SWT, dari suasana ketakutan kepada kegembiraan. Kemudian dikatakan oleh Imam Al-Hurami dan tafsirnya Hadaiqur Rawhi wa Raihan, kerana apa yang dibawakan oleh kisah ini, kana ma'aluhu ila sa'adah, semua penghujung dalam kisah ini menceritakan tentang kebahagiaan. Lihatlah Nabi Yusuf, ayahnya, adik-beradiknya dan juga wanita yang dikatakan namanya Zulaikha itu, dan nanti kita akan lihat seperti yang dikemukakan oleh Al-Imam As-Sawi. Begitu juga dalam tafsir yang lain mengatakan bahawa teknik pendekatan Al-Quran bila menceritakan satu perkara yang buruk menyifatkan seseorang, maka tidak dinyatakan namanya. Yang kita popularkan nama Zulaikha itu tidak ada siapa pun di kalangan, tak ada Al-Quran atau hadis yang menjelaskan namanya. Cuma kita dapat nama tersebut daripada Israiliyat. Kerana Al-Quran pendekatannya lam yusarhi bismiha istihjanan lahu wa sitran wa ta'liman lil adab. Quran ni tak menyebut nama-nama, melainkan dia berada pada satu tahap kepentingan yang menunjukkan perlu ada penjelasan dan pembelaan. Mana ada nama perempuan disebut, nama isteri Firaun ke, ataupun nama wanita yang terlibat cuba menjebakkan Nabi Yusuf dalam situasinya, tidak sebut namanya. Cuma nama yang disebut oleh Allah SWT dalam Quran itu nama Maryam. Kenapa disebut Maryam ni? Kenapa Maryam itu jelas disebut dalam tafsir Jalalain. Kalau kita lihat bahawa disebut nama ini, kan Allahu yaqul min al-adab alla yadhkur ahadun zawjatahu bismiha bal bikunya wa lam yadhkur fil Quran isma imra'atin illa Maryam wa taqaddama al-jawab anhu bi anna nasara za'amu annaha zawjatullah fa zakaraha bismiha raddan alaihim. Dalam hadis Sawi mengatakan bahawa nama-nama ini tidak disebut oleh Allah kerana tidak ada keperluan untuk menyebutkan tentangnya. Memadailah untuk ceritakan perjuangannya dan juga kekuatan akidahnya ataupun penyerangan yang dilakukan olehnya, sudah cukup. Tetapi untuk kes Maryam disebut oleh Allah kerana Allah ingin mempertahankan kemuliaan wanita ini dipanggil sebagai Al-Batul ini, wanita yang mulia ini, yang mana seringkali dilabelkan menjadi ibu kepada Maryam, ibu kepada Isa, dan merupakan seolah-olah isteri kepada Allah. Dan itu satu iftiraan ala Allah, itu satu firya, merupakan satu perkara yang diada-adakan terhadap Allah. Maka Allah menyucikan, memuliakan, menyebut wanita ini dengan penuh kesucian, bahawa namanya dinyatakan dengan terang oleh Allah SWT. Berbeza daripada pendekatan kisah yang lain, tidak disebutkan namanya. Jadi
bila disebut sebagai ahsanul qasas? Kerana kesudahan hidup ini bila mengikut perintah Allah dia akan jadi bahagia. Macamlah kisah Yusuf, bapanya, adik-beradiknya, dan begitu juga Al-Malik Aslam Yusuf wa hasuna islamuhu, begitu juga raja yang telah masuk Islam dengan apa yang dilakukan Yusuf ketika mentakwilkan mimpinya itu. Dan inilah dia kesudahan kepada orang yang beriman bahawa ada kebahagiaan nanti di sana. Kan itu Nabi SAW telah menyatakan tentang lelaki yang mulia, Nabi Allah yang agung, yang unggul ini, Ibn al-Karim Yusuf bin Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim alaihi wassalam. Jadi ini adalah pujian Nabi SAW buat Yusuf alaihissalam. Al-Karam ismun jami'un li kulli ma yuhmad bih. Jadi semuanya terhimpun pada lelaki ataupun Nabi Allah yang mulia ini, sifat karam, sifat kepemurahan dan juga memberikan keampunan walaupun begitu dahsyat tekanan, kezaliman berlaku kepada baginda yang akan kita lihat dalam ayat-ayat yang berikut menyusul nanti. Muslim-muslimat para pendengar yang dirahmati dan dikasihi. Jadi kita akan lihat bagaimana dalam pendekatan kisah ini di hujungnya doa, antara doa yang paling baik untuk kita amalkan. Itulah doa Nabi Yusuf alaihissalam. Tawaffani muslimah wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, matikan aku sebagai seorang Islam dan gabungkan aku, masukkan aku dengan orang-orang yang salih. Jadi inilah dia manusia pertama yang mengharapkan pertemuan dengan Allah SWT, kata para ulama tafsir, contohnya Imam Muhammad Al-Ghurami dan tafsir Hadai Qurawi wa Raihan. Jadi kembali kita kepada ayat yang mengisahkan tentang kami membawakan kepadamu kisah yang terbaik. Jadi Al-Quran mengajak kita menuju kepada kisah yang diwahyukan. Allah bagaikan berfirman kat sini, orang Arab dan orang Yahudi bertanya kepadamu, maka kami bawa kepadamu perspektif kisah ini yang benar dan menepati apa yang terdapat dalam pengkisahan Nabi manusia Al-Quran ini seperti yang terdapat dalam Taurat, dalam versi yang ada pada sebahagian Yahudi pada masa itu. Lalu mereka pun masuk Islam. Kemudian dalam ayat yang keempat, ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, sungguhnya aku telah melihat 11 bintang, matahari yang bulan. Aku lihat semuanya sujud kepadaku. Di sini Allah tidak mulai kisah ini dengan menceritakan bahawa ayah Nabi Yusuf iaitu Nabi Yaqub mempunyai 12 orang anak dari 4 orang isteri. Salah satu isterinya melahirkan 2 orang anak iaitu Yusuf dengan Benjamin. Dan Allah tidak mengisahkan itu kerana tujuan utamanya peristiwa terjadi pada Yusuf. Jadi tak perlu menceritakan tentang bilangan isinya, siapa nama isinya. Itu semua tidak perlu disebutkan. Namun kita menemuilah kisah itu seperti disebut dalam tafsir Al-Jalalain sebagai contohnya, bahawa Nabi Yaqub AS berkahwin dengan anak kepada pamannya, pakciknya, khaluhu, bernama Lia, dan asalnya Nabi Yaqub ini mencintai Rahil, tapi syarat dalam kebudayaan mereka pada masa itu mengahwini kakak terlebih dulu sebelum adik. Maka Nabi Yaqub berkahwin dengan Lia dan mendapat 6 orang anak. Kemudian Lia pun meninggal dunia. Barulah Nabi Yaqub berkahwin dengan Rahil, dan ada 2 orang lagi wanita sahaya yang dikahwininya. Daripada 2 orang wanita sahaya itu, siap seorang mendapat 2 orang anak, menjadikan 6 tambah dengan 2 jadi 10, dan dari Rahil, baginda Yaqub AS mendapat 2 orang putera iaitu Yusuf dan juga Bunyamin alaihi wassalam. Jadi tuan-tuan rahmati dan dikasihi, di sudut pengkisahan yang dikemukakan, tentulah seorang ayah akan mengasihi anak yang paling kecil. Tambahan pula ketika itu ibunya sudah pun wafat. Ibunya bernama Rahil telah pun wafat ketika dalam suasana nifas, iaitu melahirkan anak yang bernama Bunyamin. Maka tentulah bagi orang yang bijak, bila ditanya seperti disebut dalam tafsir Al-Ghurami, siapakah anak yang paling kamu kasih? Jawapan orang bijak, tentulah anak yang paling bongsu. Kerana tempoh daripada dengan saya tak tahu berapa lama lagi. Mungkin saya dimatikan oleh Allah ketika belum sempat untuk bermain-main dengannya. Kemudian siapa? Yang kedua, saya akan sayang tumpah kepada seorang anak yang pergi jauh daripada keluarga. Tiba waktu tertentu saja dia akan pulang. Jadi pertemuan dengannya pun singkat. Siapa yang paling kau sayang? Yang paling disayangi tentulah seorang anak yang sakit. Kerana anak yang sakit itu tak tahu berapa panjang umurnya. Ini kata-kata orang bijak, tuan-tuan rahmati dan dikasihi. Di satu fitrah, mengasihi anak kecil lebih daripada yang besar. Kerana yang besar itu sifatnya lebih independen dibandingkan dengan yang kecil. Itu penjelasan oleh para ulama yang ramai dan tafsir-tafsir mereka. Maka kembali kepada kisah anak-anak Nabi Yaqub ini, seperti yang disebutkan, mempunyai 12 orang anak dari 4 orang isteri. Pada satu malam, seorang anak yang pada masa itu dikatakan usianya sama 12 tahun ataupun 17 tahun atau 18 tahun atau 9 tahun, juga tidak diterangkan oleh Quran, tapi memadailah untuk penceritaan itu bahawa anak ini berada dalam umur seorang budak yang boleh berfikir, dah lebih daripada sinut tamyiz, tapi masih lagi belum independen, perlu kepada ayah, perlu untuk ibu untuk menumpang di rumahnya, untuk mendapat wang daripadanya, untuk hidup dan bawa pembelaannya. Mimpinya sungguh aneh, kerana dengan sebab impian itu lekah-lekah dia menyampaikan kepada ayahnya. Kata Imam Muhammad Rashid Ridha dalam tafsirnya Al-Manar dalam Old Testament, dalam kitab Taurat, menunjukkan bahawa
bila berlaku mimpi ini, maka Nabi Yusuf AS pada masa itu belum lagi dipilih oleh Allah untuk menjadi Nabi, telah menceritakan perkara tersebut kepada ayahnya dan menceritakan kepada abang-abangnya yang turut berada bersama-sama. Tetapi apa yang terdapat dalam Quran itu lebih benar, kerana apa yang disebut di Quran ini itu jelas bahawa si ayah berkata kepada anaknya, janganlah ceritakan perkara ini kepada abang-abangmu, kerana tidak semua nikmat itu boleh dikongsi. Seperti disebut oleh Al-Imam As-Suyuti dalam Abdul Mansur, ada perkara-perkara yang kita tidak boleh ceritakan sewenang-wenangnya kepada orang lain, walaupun ia satu pemberitahuan ataupun menampakkan nikmat yang ada di situ, maka tidak wajar untuk diceritakan kerana ia mengundang perasaan hasad. Tambahan pula, perasaan hasad ini memang muncul di antara adik-beradik bila mereka ini berlainan ibu, seperti ditegaskan oleh para ulama berkaitan dengan pengalaman yang berlaku ini. Mungkin di kalangan asyiqah, iaitu syakik, seorang itu adik-beradik daripada ayah dan ibu yang sama pun boleh timbul perasaan hasad, apatah lagi sekiranya berlaku mereka ini datang daripada ibu yang berlainan. Bapa yang sama tidak menjamin kesatuan hati, mungkin dia boleh menjadi titik permulaan kepada kebencian dan juga hasad dengki. Maka bila kita melihat kata Syekh Rashid Ridha dalam tafsir yang benar, bahawa yang lebih tepat seperti ini bawa ke Al-Quran, iaitu si anak bercerita dengan ayahnya saja. Adik kandungnya, adik seayah si ibunya Bunyamin pun tidak hadir di situ. Jadi bila Yusuf menceritakan kepada ayahnya Yaqub AS, wahai ayah, sungguhnya saya telah mimpi melihat 11 bulan bintang. Jelas. Itu sebab dalam penggunaan perkataan Quran ataupun usul Quran ni, tuan-tuan, pengulangan yang dapat kita lihat bila Allah menyatakan, ini wahai Tuhan, wahai ayah, inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wa syamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. 2 kali perkataan ra'aitu. Wahai ayah, saya telah melihat dalam mimpi 11 planet, matahari dan bulan. Ra'aituhum, saya lihat mereka ini li sajidin. Ini telah kita pelajari dalam surah Yasin yang lalu bila Allah menggunakan perkataan fa fi falaki yasbahun. Maka Allah humila mahmal al-mughala, maka Allah meminjamkan sifat kemanusiaan kepada makhluk yang jamin. Itu bertujuan untuk menampakkan perkara itu serius. Ya, betul-betul ya ayah, saya nampak bulan, bintang dan juga planet ini sujud pada saya. Maka bila dia mengatakan demikian kepada ayah, maka ia menunjukkan kepada seriusnya perkara tersebut berlaku. Jadi tentulah Yusuf boleh menceritakan kepada adiknya Bunyamin. Adiknya tentu tidak memiliki perasaan hasad seperti abang-abang yang lain, tetapi itu juga tidak dibenarkan oleh ayah. Tulis Muhammad Al-Ghazali, seorang pemikir sampai terkemuka, guru kepada Syekhuna Dr. Yusuf Qaradawi, bahawa dalam kitab beliau bertajuk Nahwa Tafsir Mawdu'i li Suwaril Quran Al-Karim, sewaktu kecilnya Nabi Yusuf ni merasakan bahawa dia mempunyai peranan yang disiapkan oleh Allah. Boleh jadi dia pun akan termasuk di kalangan yang dipilih oleh Allah memimpin masyarakat kerana dalam bidang yang penuh kemuliaan dan juga kebenaran. Memang dia adalah yang terkecil, yang paling bongsu selain daripada Bunyamin adiknya. Tapi perangai abang-abangnya tidak menampakkan sesuatu yang istimewa. Abang-abangnya dari sudut sikap, perbuatan, mungkin mereka itu mempunyai ibu, maka tentulah dia mempunyai sifat dependent, bergantungan kepada ibu itu, nak dibandingkan dengan Yusuf dan juga Bunyamin yang tidak memiliki ibu pada masa itu. Agaknya pada masa itu, kata Syekh Muhammad Ghazali dalam buku beliau Nahwa Tafsir Mawdu'i Suwaril Quran Al-Karim, agaknya daripada ketika itu hatinya telah berkata, siapa tahu nanti warisan kenabian jatuh padanya. Ayahnya Nabi Yaqub telah pun mewarisinya daripada datuknya bernama Ishaq. Ishaq mewarisi daripada datuknya, daripada moyangnya iaitu Ibrahim. Mana tahu kalau dia mendapat keistimewaan untuk masuk dalam rantai anugerah tersebut. Daripada Ibrahim turun kepada Ishaq, turun kepada Yaqub, kini turun kepada Yusuf. Di kalangan masyarakat Yahudi ada menceritakan bahawa Yaqub ini datang perkataan Aqibah, Ya'qabu, Yaqub. Yusuf juga kata sebahagian mereka merupakan perkataan Quran, sedangkan tarjih para ulama Yusuf bukanlah perkataan bahasa Arab kerana tidak ada dalam bahasa Arab berwazan seperti Yusuf, iaitu yuf'ul. InsyaAllah tuan perkara ini akan kita uraikan bahawa jenayah yang dilakukan oleh puak Yahudi mengatakan bahawa Yaqub itu mencuri kenabian daripada abang kandungnya. Maka ini yang dinafikan oleh Allah dalam ayat yang kita akan lihat melalui episod yang akan datang. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.